Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Anda bersama saya Mirahan dan juga Ash Alias. Saya bersiaran secara langsung dari studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masih ini wanita luar biasa. Kita ingin ucapkan kepada anda yang di rumah sentiasa dalam keadaan baik-baik sahaja dan kita dah nak pun sampai di hujung minggu. Tapi sebelum anda berhujung minggu, kami ingin menemani anda daripada pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Atau kalau anda tak ada MyTV, jangan risau, kita ada aplikasi MyTV mana-mana di bawah ini sahaja. Kalau anda download, anda boleh menonton kami secara langsung di mana-mana sahaja. Baiklah Mira, seperti yang kita tahu kan, benda ni sudah pun tular di media sosial, dah pun tular di mana-mana sahaja tentang konflik peperangan antara Hamas dan juga Israel pun telah berlaku sejak pada 7 Oktober yang lalu. Ya, betul tu. Jadi kita sebenarnya nak berkongsi kepada penonton Hawa mengenai maklumat konflik peperangan terkini dan bagaimana cara untuk kita rakyat Malaysia menyokong Palestin dalam segmen Warta Ilmu. Okey, jadi ceritanya beginilah sebenarnya. Memang dah tular dekat sosial media. Betul. Konflik ni berlaku apabila Hamas menyerang Israel secara besar-besaran, bedil 5,000 peluru berpandu ke atas Israel. Jadi lebih 5,000 roket dibedil dari genting Gaza ke wilayah Israel pada 7 Oktober yang lalu selepas sayap bersenjata Hamas mengumumkan pelancaran Operation Al-Aqsa Flood. Betul. Jadi sepanjang 7 hari konflik peperangan di Gaza, Israel telah mengebom beberapa hospital, sekolah, ambulan dan kemudahan-kemudahan bagi pihak media untuk bersiaran. Betul tu. Dan yang paling menyedihkan, Israel juga telah membunuh penyelamat perubatan, wartawan, haiwan dan 3,000 lebih penduduk Palestin yang melibatkan 66% wanita dan juga kanak-kanak. Betul. Di mana dekat situ seorang kanak-kanak Palestin terbunuh setiap 15 minit dalam serangan Israel ke atas Gaza. Bayangkan dalam 15 minit banyak kanak-kanak yang terbunuh. Betul. Dan selain tu, Israel juga telah memotong bekalan air, elektrik, internet dan penghantaran bekalan perubatan kepada penduduk Palestin. Jadi bayangkan kita yang dekat Malaysia ni pun kalau tak ada air, tak ada elektrik, tak ada internet, macam mana nak hidup? Bekalan perubatan pun tak ada ni, Ash. Ya, betul tu. Dan disebabkan itu, mereka kekurangan bekalan perubatan dan juga doktor di Gaza menggunakan cuka sahaja untuk merawat jangkitan luka yang terjadi kepada mangsa-mangsa yang berada di sana. Ya, betul tu. Dan hari ini adalah tanggal 19 Oktober dan setakat ini korban maafkan saya. Korban di Gaza telah meningkat kepada 3,785 dan 12,000 kecederaan. Dan dijangka angka korban ni juga akan terus meningkatlah. Astagfirullahalazim. Kita dengar ni pun rasa macam sangat-sangat risau untuk mereka. Betul. Kalau kita tengok video diorang dibom, kanak-kanak, baby. Kesian, sangat menyayat hati. Ya Allah. Jadi kita rasa sangat terkilan dengan apa yang jadi kepada mereka. Jadi bagaimana untuk kita terus menyokong Palestin ni dengan cara kita berdoa. Jadi rakyat Malaysia boleh lakukan salah satunya adalah berdoa kepada Tuhan semoga Palestin mendapat kemenangan dan Tuhan melindungi rakyat Palestin. Jadi di Kunut Nazilah antaranya adalah doa yang dilakukan dalam solat yang bertujuan untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT dari bencana, musibah atau ujian yang menimpa umat Muslim atau masyarakat pada umumnya, iaitu doa Kunut Nazilah. Betul. Dan kita harapkan doa-doa kita dapat membantulah saudara-saudara kita di Palestin. Dan yang kedua, menderma. Selain daripada kita berdoa, rakyat Malaysia juga boleh menyumbangkan bantuan kewangan kepada agensi-agensi yang dipercayai, antaranya Cinta Gaza Malaysia, Global Peace Malaysia dan juga MyCare. Walaupun tak banyak kita dapat bantu saudara kita di Palestin, sekurang-kurangnya derma ini mungkin mampu membantu kesengsaraan mereka di sana. Walaupun RM1, insya-Allah kalau kita ikhlaskan, Allah tahu dan
kita boleh bantu mereka. Ya, betul tu. Dan selain daripada itu, kita kena sentiasalah mewar-warkan tentang apa yang terjadi di Palestin ini dengan berkongsi di media sosial kita. Kita ada platform, jadi kita kena berkongsilah. Jadi perkara yang paling penting rakyat Malaysia kena lakukan, terus berkongsi maklumat-maklumat tentang benda yang sahih lah. Yang penting maklumat itu sahih dan terkini tentang penderitaan rakyat Palestin di semua media sosial anda, supaya dapat meningkatkan lagi kesedaran orang awam terhadap konflik peperangan ini. Jadi kita menjadi suara mereka di media sosial. Jadi kita kena sebarkan perkara yang baik lawan fakta yang salah. Betul. Dan selain itu ada juga tanda pagar yang kita boleh letakkan di dalam post-post kita, seperti We Stand Palestine ataupun Your Silence is Violence dan juga Free Palestine. Yes. Jadi sebelum kita berehat sebentar, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada semua rakyat Palestin yang telah syahid dan terkorban dalam konflik peperangan ini. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini bersama dengan tetamu jemputan kita di dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan sebenarnya saya ada satu soalan lah nak tanya you. Apa dia? Kalau you tahu kawan baik you atau mungkin mak ayah family, itu adalah hari terakhir mereka, you akan pergi kat diorang dan berborak tak? Yes. Jangan nangis. Jangan nangis. Saya akan pergi berborak dengan mereka. Kan? Sebab itu sebenarnya kenapa saya tanya soalan. Hari ini kita nak promosikan teater The Last Conversation dalam kurungan I Wish I Had. Yes. Jadi bersama kita di studio sekarang adalah Encik Vin Surendran, pengarah teater, dan Encik Amirul, penaja utama teater. Selamat datang. Selamat datang. Sihat. Hai. Macam mana perjalanan ke sini, okey ke? Okey. Perjalanan tu hujan. Hujan. Sekarang musim. Tak apa, yang penting sempat datang ke sini lah. Oh yes. Betul. Jadi dengan sebenarnya teater The Last Conversation I Wish I Had ni akan diajukan oleh pelbagai fakulti, betul? Betul. Dia digabungkan semua lah kan? Dia melibatkan alumni, lecturers dengan pelajar daripada beberapa fakulti berbeza kat Aswara. Jadi seperti yang saya tahu, teater The Last Conversation I Wish I Had ni adalah tribute untuk lecturer yang dah pun meninggal dunia di Aswara, betul? Betul. Jadi kita nak tanya kepada pengarah dia sendirilah. Kenapa memilih jalan cerita ini untuk dipentaskan di Aswara? Okey, secara jujurnya, pementasan ni sebenarnya it's a little personal sebab pada akhir-akhir dia, saat-saat akhir dia, saya ada jumpa dia ketika dia admitted di hospital, and saya kalau dapat peluang untuk, if I ever get the chance to meet him again, or if I knew that was the last time I would be seeing him, saya rasa saya akan cakap lagi banyak sebab time tu macam saya ni seorang yang I used to be someone very positive, like ketika itu macam saya nak lepaskan like tak apa, even kata-kata saya jumpa kat kampus nanti, jom kita makan kat Merbuk sir. That was like my last words to him. Tapi bila 5 days later saya jumpa dia hari Ahad, dan Jumaat pagi tu saya sebenarnya malam tu nak balik untuk Deepawali. So pagi tu saya buka phone, saya tengok message tu, tak berfikir apa-apa, saya terus naik kereta, terus drive ke Ipoh time tu. Without thinking anything, and so dia agak effect saya selama sampai bulan April bila first time saya dapat kekuatan tu untuk jumpa dia kat kubur dia.
And it became like a daily routine sebab dulu bila dia ada, saya selalu jumpa dia kat office dia. And then dia macam seminggu setiap sebulan dalam 2 Jumaat saya pergi jumpa dia kat kubur dia semua tu. So tapi saya tak puas hati. So saya rasa like I need to have this last conversation with how we connected, which is through theatre. I see. Okay, faham. Menarik, Jadi menarik. betul tu. Jadi ni macam tribute lah kepada you punya lecturer, betul tak? Betul. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang lecturer tu pernah buat ataupun apa impak dia kepada you sampai you rasakan macam patutnya I cakap macam ni dengan dia. Okay, dia macam ni. Pada masa saya join Aswara, Aswara ialah satu institusi di mana dia fokus to bidang seni sebenarnya, animasi, lukisan semua tu. So ketika saya join Aswara, di fakulti saya antara saya salah seorang je yang berbangsa lain. Okay. So pada ketika itu saya I was having very low self-esteem di mana saya like takut nak buat apa-apa. Tapi dia yang sebenarnya, dia tak cakap kat saya, I believe in you. Tapi dia buat saya cakap kat diri to believe in myself untuk keep moving forward macam tu. Pergi belajar benda baru. Dia macam seolah-olah filem Matrix. Diberi blue pill untuk hidup kehidupan yang sama seperti yang lain atau merah untuk challenge diri. So dia buat saya pilih pil merah macam tu. Wow. Beri impak kepada Vin sendirilah kan. Yang besar. Jadi kita nak tanya juga dekat Encik Amirul sendiri. Encik Amirul merupakan penaja utama untuk teater The Last Conversation ini. Jadi kenapa Encik Amirul memilih untuk menjadi penaja untuk teater ini? Bagi saya sangat berbesar hatilah kerana dapat menaja teater ni. Kerana saya nampak impak yang diberikan oleh teater ni sangat luar biasa pada saya. Sebab yalah, dia tribute kepada dia punya lecturer yang bagi saya itu adalah impak, so orang akan tengok. So ini jadi satu platform yang terbaik bagi saya untuk saya menaja dan memperkasakan lagi sebuah syarikat saya dan juga teater yang dia akan persembahkan nantilah. Okay. So ini akan menjadi salah satu cara untuk kita orang cakap bergabung dan menjadi kuatlah untuk dalam masa yang sama tu. Jadi untuk pengetahuan penonton Hawa di luar sana, penaja utama untuk teater kali ini adalah DOD.sport. DOD Sport. Nak juga dot tu. DOD Sport. Jadi kepada anda semua, kalau nak membeli jersey-jersey, bolehlah pergi ke Instagram mereka. Dan kita nak berbalik kepada Encik Vin, mungkin boleh ceritakan sedikit secara ringkasnya apa sebenarnya intipati teater The Last Conversation I Wish I Had ni? Okey, sebenarnya kali ini saya sedang mencuba satu yang baru. Okay. That means sebelum ni saya pernah venture teater sebagai seorang pengarah. Tapi kalau ikutkan major degree saya yang baru, saya ambil scenografi, which is something yang betul-betul saya zero. So saya kali ini bergerak secara visual. That means sebelum ni teater saya hanya ada pelakon dengan ada set dia, ada light dia semua. Tapi kali ni ruang pementasan dia adalah satu empty space sebenarnya, and naskah ini telah ditulis oleh saya sendiri dan dalam banyak draft. So saya pergi ke arah monodrama di mana pelakon saya akan main dua watak, and at the same time kita akan ada ensemble yang koreograf oleh koreografer saya Ikram. Dia akan tolong saya, telah tolong saya untuk capai satu cerita dari segi pergerakan. Orang kata teater fizikal lah lebih kurang ya.
Boleh kata dia macam Boleh kata macam tu lah kan. Sebab kita pun belajar betul tak ada teater musical, something like that. Yeah, so itu adalah tentang apa yang dia nak cuba sampaikan lah di dalam lebih teater kepada ini. eksperimental lah. Yes. Alright. Kita nak balik pula kepada Encik Amirul. Encik Amirul senyap saya kata tu. Jadi Encik Amirul, kalaulah teater ini dapat sambutan yang sangat-sangat baik kan. Mungkin selepas ini akan buat The Last Conversation 2.0 ke 3.0 ke, bersedia tak untuk menaja lagi teater? Kalau dapat sambutan yang hangat tu memang kita orang berlapang dada untuk buat lagi, untuk menaja lagi teater ni. Sebab bagi saya ialah platform yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Dan pada saya, bakat-bakat yang akan ditunjukkan nanti tu pada saya memang mungkin bakat yang luar biasa lah. So ia dapat ialah memberi satu impak yang besar kepada dua-dua belah pihak. Tapi di OD Sport ni bukan saja jual apa ni? Jersey saja, betul tak? Untuk buat masa sekarang ni memang jersey saja. Oh, okey. Tapi dengan pelbagai design dan pelbagai orang cakap material yang berbeza lah. Macam Vin pakai sekarang ni, ini adalah salah satunya lah. Salah satunya. Memang nice. Ya, betul-betul. Dia macam color-color harimau Malaya sikit. Kuning merah memberikan semangat. Kita ada banyak lagi kita nak korek sebenarnya. Tak puas lagi berborak. Nak tahu juga The Last Conversation I Wish I Had ni, apa ceritanya? Betul. Tapi sebentar lagi kita masih lagi bersama dengan Vin, tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Amirul sudi datang ke Hawa pada hari ini. Kita doakan yang baik-baik untuk DOD Sport, okey? Terima kasih. Right. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Okey, jadi tadi kita bersama dengan Encik Pengarah dan juga Encik Penaja. Ya, betul. Tapi untuk segmen kali ini kita masukkan sekali Encik Pelakon. Encik Pelakon. Encik Pelakon. Siapakah Encik Pelakon itu? Easy TPO. Selamat datang. Selamat datang. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So, tadi kita dah tanya dekat Encik Pengarahnya tentang intipati cerita teater ni. Sekarang ni kita ada Encik Pelakonnya. Jadi kita nak tanyalah watak Izzy sendiri di dalam teater The Last Conversation ni sebagai apa? Alright. Saya memegang dua watak sebab ini cerita monodrama. Monodrama satu cerita yang dimainkan oleh seorang watak. Lepas tu apa tadi soalan tadi? Sorry. Watak apa yang dibawa? Watak apa? Watak apa? Banyak benda nak fikir tu. Sebab dua watak kan susah. Betul. Okay, so saya berlakon sebagai Ravi dan Mr. Tom. Mr. Tom ialah seorang lecturer yang saya sendiri tak sempat nak jumpa sebab saya masuk dah tahu dia dah tak ada dah. Dia dah tak ada. And Ravi Ravi dia seorang pelajar. Iaitu Vin lah. Okey. Faham. So watak you adalah? Watak saya ada dua, Ravi so, dua-dua tu dan lah. Mr. Tom, ya. Maksudnya Encik Pengarah pun akan berlakon jugalah dalam cerita tu? Tak berlakon. Oh, faham. Okey. Jadi Saya yang pening sekarang ni. Maksudnya ini adalah conversation antara dua orang. Cuma dilakonkan seorang sahaja. Faham. confusing sikit. Jadi memandangkan cerita ni dua watak dilakonkan oleh seorang. Jadi nak tahu juga mungkin ada macam orang kata tips-tips lah untuk first timer yang nak tengok teater. Mungkin tak faham. Ni macam orang sama. Apa tipsnya? Tips dia kan saya main dua watak kan. Saya akan macam contoh Mr. Tom dia akan pakai spek. Ravi tak pakai. So saya akan, kalau Mr. Tom saya akan nampak macam tua and macam bongkok sikit. And Ravi nampak macam orang muda lah. So saya akan berlakon sebagai orang tua dan orang muda.
Okey, sebenarnya nak jadi dua watak dalam satu masa bukan benda yang mudah kan. Betul. So sebab dia ada dua watak, satu muda satu tua. Yup. Kita tahu benda tu bukan senang nak tiba-tiba nak switch macam tu. So apa you punya preparation untuk jadi dua watak dalam satu masa? Sebab saya tak pernah jumpa arwah masa tu. So saya jumpa dengan senior-senior lecturer yang kenal dia. Even Vin saya pun tanya juga pasal arwah, macam mana dia punya pergerakan, macam mana dia jalan, macam mana dia bercakap, suara dia macam mana, dia punya dia punya perwatakan macam mana, lebih kurang macam itulah. Okey, jadi mungkin boleh Cik Vin pula lah. Mungkin boleh ceritakan sedikit, bukanlah macam orang kata nak bagi terus sepenuhnya cerita di sini, tapi nak tahu juga memandangkan ceritanya mengenai The Last Conversation I Wish I Had. Jadi pementasan teater ni adalah settingnya di bahagian akhir, macam pengakhiran cerita tu. Maksudnya di waktu you jumpa dengan lecturer you di hospital ke? Last saya jumpa dia kat hospital dia. Untuk cerita ni? Untuk teater? untuk cerita ni. Sebenarnya sama juga. Last perjumpaan dia sebenarnya kat hospital tu. Sebenarnya cerita ni berbanding dia conversation. Dia sebenarnya macam mana seorang, macam bagi saya personally believe, kehidupan kita ni ada 4 orang yang akan mengubahkan hidup kita. Satunya ibu, bapa, guru, dengan kita ada satu kawan yang baik. So dalam hidup saya ada 4 orang ni. Tapi guru dia buat saya lost bila untuk hampir setahun sebab guru saya telah meninggal. So ketika itu saya dalam cerita ni saya menceritakan kisah macam mana daripada dia jumpa saya pada first day saya masuk Aswara sampai saat akhir yang saya jumpa dia. Tapi ending tu sebenarnya adalah ending yang kalau saya dapat peluang tu sebab saya terlepaskan peluang tu time tu. So ini adalah untuk kalau macam peluang kedua saya. Itu yang I wish I had tu. Betul tak? So, apa harapan you untuk mereka yang datang menonton nanti, mereka akan dapat apa? Okey, untuk pementasan ni, dia akan ada 2 audience berbeza. Ada satu yang akan kenal arwah and akan kenangkan balik memory dengan dia semua. So they might feel connected to the story. Whereas there's another group of audience di mana diorang tak kenal dia. Tak kenal Ravi atau saya. So for this other group of audience, saya just nak diorang tahu that you don't need anyone to believe in you to move forward. You just have to believe in yourself. Tapi untuk cari benda tu akan ambil masa. So just take all the time you want in the world to get down, get back up and Yes, itu dia apa yang akan dapat mereka yang akan menonton nanti akan dapat apa mesej yang Vin sampaikan tadilah. Jadi untuk mereka yang show ni The Last Conversation ini akan berlangsung pada esok hari dan juga hari Ahad, betul? Satu hari sahaja. Alamak, kita dah biasa banyak hari punya show. So akan berlangsung esok sahaja pada esok 21 hari bulan, betul? Ya, 21 hari bulan. Jadi untuk mereka yang ingin dapatkan tiket, bagaimana? Okey, untuk sekarang kita punya online reservation dah penuh sebenarnya. Dah penuh. Tapi pada malam ni dekat IG Sumatrish _production kita akan announce berapa orang boleh walk in. Okey. Faham. Jadi kepada anda semua boleh stay tune di Instagram untuk tengok boleh walk in ke tak. Tapi sebelum tu, sebagai seorang pelakon kita nak tanya jugalah apakah harapan you terhadap pementasan teater ni? Saya berharapkan semuanya pementasan ini akan berjalan dengan lancar lah. Dan dapat sambutan yang baik dan
semua jadi positif lah. InsyaAllah, amin. Kita pun doa yang baik-baik untuk pementasan ini. Jadi kita pun dah di penghujung segmen bersama dengan Encik Vin dan juga Encik Izzy. Jadi terima kasih datang pada hari ini. Kita doakan yang baik-baik. Semoga pementasan ini dapat mendapat sambutan yang sangat-sangat baik daripada semua orang. InsyaAllah, amin. Baiklah. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Kita ni Ash, kalau orang-orang perempuan, time-time hujung minggu ni lah pening kepala fikir nak masak apa. Hari-hari nak kena masak. Maksudnya Mira ada perut kena jaga. Ada perut kena jaga. Ramai perut kena jaga. Jadi kita tak ada perut. Kita tak ada perut untuk jaga. Sorry. Jadi sebenarnya kan bila I keluar je ramai tanya dekat tim Hawa ni, tak ada resepi baru ke nak masak dekat dapur? Maklumlah kita perempuan nak tunjuk skill. Jadi sebabkan ramai orang tanya, kita ada segmen baru yang kita ingin kongsikan. Iaitu kita nak kongsikan beberapa resipi yang trending di media sosial yang mudah dan juga simple. Jadi jom kita kongsikan resipi masakan bersama-sama dalam segmen Dapur Muda. Okey, jadi untuk yang pertama sekali, videonya kita nak tunjuk adalah dessert. Yes. So, kita nak tengok cheese coat punya resepi daripada Hamdan Mubarak. Roll. Bismillah. Tak sanggup pinjam lagi mengenang hutang lalu. Keinsafan mana biarpun makan Maggi atau roti cakari, hutang lama menuntut settle lagi. Tidak mahu ku hutang lagi. Ku telah insaf kali ini. Sesalan aku hanya ulangi saja maksudmu. Lagu dia sedih betul kenapa lagu dia sedih sangat? Aduh lah, tapi walaupun lagu dia sedih, ada punya cheese coat tu sedap. Betul. Dan juga jumlah tontonan dia dah capai 4.5 juta tontonan. Ramai ke tidak? Ya, ramai betul tu. Tu Ash, I first time tengok cheese coat punya resepi. Kalau I tahulah senang macam tu, hari-hari I buat untuk you. Buatlah. Balik ni saya nak juga. Tiba. Minta terus minta. Okay, next. Kita ada resepi dapur mudah. Nak tengok mudah ke tidak? Kita ada ayam gepuk student edition. Sumber daripada Shikin Azrin. Jadi, jom kita roll ayam gepuk ini. Minat ayam gepuk, korang memang kena try this simple recipe. It's not exactly the same, tapi kalau ada craving tu, korang boleh try buat yang ni. Untuk ayam dia, saya memang goreng cara biasa je, letak sebut kunyit, garam dengan tepung sikit and goreng sampai dia masak. Untuk sambal dia pun memang simple sangat. Saya pakai cashew nuts yang beli dekat supermarket ni je, and korang boleh blend. Minyak panas ni kita curi daripada minyak ayam goreng sebelah je. Lepas tu blend and korang boleh letakkan sebut perasa dengan gula, kacang-kacang, and dah siap dah sambal kita. Lepas ayam dah masak tu, bolehlah kita plating. Kita letak sambal tu dekat atas ayam and letakkan kicap sedikit. Korang bolehlah try this recipe kalau korang craving ayam gepuk dekat rumah. Serius sedap sangat. Kalau saya boleh, korang pun boleh juga. Resepi ni mengganggu hidup I, Ash.
Terlalu mengganggu. Leo dah dekat sini. Ya Allah, nak makan sedap. Terlalu terganggu. Ya. Dan kalau anda nak tahu, ramai betulnya tengok tau. Jumlah tontonan dia 1.2 juta. Ya Allah. Sebab senang sangat resipinya pun. Nampak senang. Ya, ayam gepuk ni memang makanan, orang kata makanan wajib lah kalau orang nak makan. Okey. Apa lagi you nak tambah? Tak ada. Oh, ya, nak tambah lagi. Sebab sedap betul, nampak senang. Lepas ni Ash pula masak tu. Boleh. Itu boleh. Okey, jadi nombor 3 kita ada Golden Eggs. Apakah itu? Daripada Jenul Masak. So, mari kita lihat apa yang ada. Okey, malam ni kita nak buat resipi Golden Eggs. Sama sebiji dekat kedai Sushi Raja tu. Memang sesuai sangat untuk buat snacking malam ni. Korang kena try. Mula, korang perlukan 2 biji telur. Tak kisah telur siapa, telur apa pun. Rebuskan dalam 10 minit. Rendamkan dalam air sejuk, baru kita akan kopikkan kulit dia. Lepas tu korang perlukan crab stick. Potongkan kecil-kecil, rebuskan dulu. Baru kita akan onyok-onyok-onyokkan dia sampailah dia hancur. Kemudian baru kita akan masukkan mayonis agak-agak. Ni aku pakai dalam 2-3 sudu rasanya. Aku tengok je lah. Okey, lepas tu masukkan black pepper, chili flakes untuk pedaskan dia. Dengan masukkan garam. Okey, pecahkan lagi sebiji telur. Kemudian kacau-kacau. Dipkan telur ke dalam telur. Dipkan telur ke dalam telur. Lalu dalam breadcrumb. Buat double coating. Baru kita pergi gorengkan dia. Goreng dalam minyak yang panas ya. Lepas tu dah siap, angkat, potong 2. Kemudian just letakkan inti atau bukan inti apa, topping dekat atas tu. So, dah siap. Kemudian selamat mencuba. Inti dengan topping pun dia confuse Tapi dia punya Golden Eggs ni sampai orang tengok 1.8 juta tontonan, ramainya lah. Maksudnya sebab senang lah, sebab dia hanya perlukan telur, cream cheese, lepas tu sikit-sikit crab stick tu dia onyok-onyot kan. Dia yang cakap bukan saya. Dia onyok-onyot kan, lepas tu dah senang dia buat. Wow. Senang-senang je resipi. Ingat kan nak masak ni susah Ya. So lepas ni boleh jaga 10 punya orang punya perut lah. 10 punya perut Yelah, telur pun insya-Allah boleh senang nak dapat dekat kedai. Ya, betul. Okey, last. Last ni apa dia? Kita ada chili oil noodle. Ia sumber daripada Hazwan Ramli. Kita tengok apa caranya masaknya ke mana. Tengok. Umur 25 tahun baru aku sedar yang kita boleh masak resepi sedap macam ni and tak sampai 10 minit pun nak siap. So today we are making chili oil noodles. Let's go. First boil air and rebus noodles ni. Aku guna egg noodles. Untuk sos tambah kicap masin, bawang putih, chili flakes, kicap manis, sesame seed, lemon juice, minyak mijan and garam. Tambah minyak panas, make sure tak hangus. Noodle yang dah rebus tadi gaul-gaul and siap. Makan dengan telur kuning dan cair pula. Memang sedap. Rasa bawang and chili flakes tu memang buat penambah kick. Ni korang kena try. Sedapnya. Lapar lah Ash. Balik ni memang kena makan teguh ni. Yelah, saya dah tertelan-telan Leo ni. Masa kita berpuasa pula. Tengok, ya Allah sedap. Jadi jumlah tontonan yang video daripada Hazwan Ramli sharekan tadi dah 6.2 juta tontonan. Wow, nampak tak? Nampak tak? Nampak apa? Orang Malaysia suka. Suka Maggi ke noodle kan. Benda-benda macam ni memang suka. Orang Malaysia suka chili oil. Betul. Jadi itu adalah antara yang kita sharekan kepada anda. Kalau nak tahu banyak lagi kita akan sharekan kepada anda. Kena tunggulah segmen dapur mudah ni lagi di episod-episod Hawa yang ada. Ya, betul tu. Okey, alang-alang tu kita nak tanya satu soalan. Apa dia? Kak Ash. Kalau antara banyak-banyak 4 resepi tu, mana you rasa you nak buat? I nak buat yang telur tadi tu. Paling senang Ya, paling senang. Walaupun yang paling senang sebenarnya cheese coat tu kan. Betul. Tapi dia macam lamalah nak tunggu. Lama nak tunggu dia sejuk lah apa benda semua. Nak kena letak fridge lah kan. Okey. Tadi kita dah tanya Ash, kalau I pula, I suka yang gepuk tu. Suka sangatlah nasi ni. Nasi dengan I tak boleh berpisah. Faham? Sebab dia bagi energi dekat Mira. Tapi kalau nak saya buatkan untuk Mira, lambat lagi lah. Tak apalah, nanti kita beli je kat kedai. Lagi satu. Selalunya, tadi I tanya soalan. Sekarang nak kongsi something. Something? Apa tu? Okey, pernah dengar tak misai kucing?
Pernah. Okey, jadi kalau nak tahu misai kucing ni sebenarnya, tadi kita dah bagi resepi masakan kan? Sekarang ni kita nak bagi anda suplemen yang boleh membantu. Ya. Misai kucing ni dia dapat mencuci darah daripada bahan toksik disebabkan pemakanan kadang-kadang kan, dan kita punya cuaca yang tak menentu, dan juga misai kucing ni dia kaya dengan potasium yang dapat membantu untuk menyingkirkan garam berlebihan dalam badan. Dan dengan itu kami ada sediakan sesuatu untuk dalam anda dalam segmen, maafkan saya, dalam segmen Info Sihat. Nanti saya buatkan cheat code Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Baiklah, kalau tadi kita bagi idea kepada ibu-ibu yang inginkan resepi untuk memasak, untuk segmen ni kita nak bagi anda idea. Satu kafe untuk bawa boyfriend, girlfriend, member-member ke. Yes. Cantik, sesuai OOTD. Betul. Jadi sebabkan itulah kita ingin berkongsikan kepada anda. Jom kita saksikan dalam segmen Hangout Mana Sis? Kembali lagi bersama kami dalam segmen Hangout Mana Sis. Anda bersama saya Irina dan juga Eliza Isham. Dan hari ini Irina, kita berada di Merchant Lane yang bertempat di Petaling Street, Kuala Lumpur. Kalau kita lihatkan dekorasi dan juga konsep yang mereka paparkan di sini begitu estetik dan European style. Yes, cozy, tempatnya selesa, cantik. Dan kalau kita tengok menu-menu yang disediakan sangat menarik. Ya, betul. Kalau kita langsung masuk di kafe tadi memang bau dia sangat menyelerakan lidah. Apa lagi Liza? Tak sabar lagi nak makan. Dah tak sabar? Ya. Okey, so jom kita saksikan apa yang mereka sediakan untuk tim Hawa pada hari ini. Jom. Okay, so Merchant Lane ni ditubuhkan pada 2016 sampai sekarang. Okay. Yeah. Konsep dia ni more tu macam budak-budak sekarang kan trend lah ni, tempat-tempat estetik. Lah ni kami buat macam tu bagi nampak bangunan ni old school sikit. Ruang-ruang kan kita ada 3 section. So section pertama ni kita nak buat konsep macam customer main ni dia macam bukan ada satu tempat lah. So maknanya kalau dia main dia boleh tengok lagi belakang ada tempat yang lain. Kat belakang satu lagi tempat yang lain-lain. Kat luar ni dia macam flower-flower sikit. Kat belakang satu side tu macam banyak bunga macam jenis meja besar. Bagi experience yang lain daripada kedai lain. Signature kita ada pasta, kita ada burger, kita ada nasi macam-macam. So kita punya pasta macam signature butter chicken pasta, and then kita ada lain daripada lain nasi lemak pancake, salmon dengan masak lemak cili api. Selalu cili api ni kita makan dengan ayam lah. Ni kita makan dengan salmon, tengok macam mana. Okay, so kalau yang nak main merchant boleh tengok kita punya Instagram, and then kita ada TikTok kita juga, Merchant Lane Cafe. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok laman web. Mereka akan bagi direction terus ke sini lah. Okey, Eliza, dekat depan kita ni, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, Eliza. Betul. Ada pelbagai menu yang disediakan oleh Merchant Lanes Petaling Street. Jadi kat sini betul. kita ada pelbagai warna, color-color. Kita tengok color pun sangat menarik. Betul. Yang pertama di depan saya ni, kita ada nasi lemak pancake. Kenapa nasi lemak pancake? Betul. Sebab nasi lemak dia presskan jadi bentuk pancake. Macam tu. Dia macam gabungan idea burger nasi lemak. Ya, betul. Okay. Dan juga next kita ada butter chicken pasta. Macam anda lihat warna dia penuh. Betul. Tengok. Presentation dia memang presentation sangat A+ cantik. Derina. Okey, next Derina. Dan seterusnya dekat depan saya ni kita
ada Kampung Sungai Tua. Yes. Di mana dekat sini dia ada salmon dan atasnya ada masak lemak. Pun ada salmon gabungan dan masak juga. lemak. Wow, Salmon dan juga masak menarik, lemak. menarik. Betul. Dia bukan saja ada main dish, dia juga ada appetizer, Eliza. Dan juga dessert. Betul. Silakan, Appetizer yang ada kat saya ni adalah Ramly Burger Wonton. Wow, dah gemuk-gemuk dia punya wonton tu. Gebu. Betul. Okey, seterusnya di antara dessert yang paling menarik dekat sini ialah sagu gula Melaka. Warna dia pun menarik. Warna kombinasi warna buah tu cantik Dina. Dan yang last sekali untuk yang kat luar saya suka kudap-kudap kan, yang ringan-ringan saya jangan risau. Kita ada pot kelang iaitu gabungan udang dan juga sotong. Nampak tak? Apa lagi, Eliza? Wow, meriah ni Dina. Betul, meriah. Bau pun sedap, suasana yang begitu nyaman, kita boleh hirup udara segar kat sini. Dan air kita Dina, kita lupa. Betul. Air di sini kita ada Jasmine Asam Boy. Dan juga ada Jasmine Black Tea. Yes. Apa lagi? Nampak menarik ni. Betul. Jadi jom Nena, kita jangan buang masa lagi. Jom kita rasa sendiri keenakan masakan hari ini. Jom cuba. Jom cuba. Okay. Ya Allah ya Tuhanku. Alhamdulillah. Kenyang, kita dapat rasa kita baru makan menu-menu separuh, pada Eliza. Betul. Jadi, Dina, pertama sekali saya nak tanya apa pendapat Dina tentang pasta buttermilk chicken ni kan, kalau kita rasa kuah dia sangat-sangat creamy, pekat dan memang aim dengan ayam dia. Next, kita ada nasi lemak pancake dan ini saya rasa hidangan yang paling orang cakap unik. Betul. Sebab apa? Sebab saya expect pancake dia rasa nasi, Dina. Tapi tak, pancake dia rasa pancake. Tekstur pancake. Lempeng lain. Ni pancake dia, Dina. Okey, masa saya makan tadi salmon ni atas ada masak lemak, Kampung Sungai Tua nama dia. Kampung Sungai Tua. Memang gabungan orang kata salmon English sikit. Masak lemak Melayu sikit. So gabungan tu memang betul-betul pandailah orang ni buat. Betul, tapi sebab macam Dina cakap tadi, salmon dengan kuah lemak, dia mesti rasa macam pelik, tapi tidak. Dengan kehadiran sayur-sayuran yang ada, kombinasi dia sangat tip-top, Dia everyone. seimbang kan. Seimbang. Tambah sayur pula Betul. tu. Next kita ada Ramly Burger Wonton. Yang ni paling crunchy lah. Betul. Paling crunchy, dalam dia ada macam burger Ramly rasa Betul. dia. Ada Sebab mayonis dan sebagainya. dalam dia sangat lembut. Dia Betul. nak isi daging tu sangat lembut. Jadi saya merecommend kepada anda yang suka crunchy-crunchy sikit, boleh dapatkan wonton Dan itu. saya sebenarnya kalau pergi kafe-kafe ni, pergi restoran ke, saya paling suka Dessert. Dessert yang ni saya rasa memang paling sesuai lah. Sagu gula Melaka. Memang rasa tak manis sangat. Sesuai lah kalau mereka yang suka manis, tak manis sangat. So jadi kombinasi tu sangat-sangat sedap. Ada santan, ada buah juga kat sini, ada gula Melaka. Dan last sekali, kita cakap pasal pot kelang kita, iaitu dah nak habis dah. Paling laris. Yes, paling laris. Dia sangat-sangat crunchy, sesuai untuk anda yang nak lepak saja, nak makan chill-chill, nak borak. Dan untuk air pula, untuk Jasmine Asam Boy, macam anda lihat dah habis dah. Memang sangat refreshing. Dia ada campur ais Sprite sikit untuk rasa dia naik sikit. Jadi memang best. Jadi saya dah siap bagi kita penonton. Kita nak sambung makan. Tapi tak apalah. Sudu mana sudu? Nak sudu? Sila. Saya nak sudu. Alhamdulillah Eliza, kita dah rasa makanan yang sangat menyelerakan di sini. Di Merchant Lane, Petaling Street, Kuala Lumpur. Dan untuk pengetahuan anda semua, mereka beroperasi daripada hari Selasa hingga hari Ahad. Jadi hari Isnin mereka tutup. Dan mereka juga menyediakan makanan-makanan fusion kepada anda yang minat high tea tu. Dekat sini sangat-sangat sesuai sebab mereka menyediakan kek-kek yang bertukar-tukar flavor setiap hari. Wow, dan jangan lupa kalau anda datang sini, jangan lupa ambil gambar yang cantik-cantik, estetik dan hargai makanan-makanan yang kita simpan sebagai memori daripada anda. Jangan lupa nak tahu lagi kat mana kami nak pergi lepas ni, kafe mana, teruskan bersama kami dalam Hawa. Okey, jom ambil gambar. Betul. Dekat sana tak ambil lagi. Gambar yang tadi tu dah ambil dah? Belum. Okey, jom. Yang tu kan, gambar yang tu kan.
Itu dia, sedap sangatlah pun makanannya. Macam-macam ada. So kalau korang semua yang teringin nak pergi nak ada dah tak ada gambar dekat Instagram. Nak update. Ya, nak update dekat Instagram and nak makan sekali bolehlah pergi ke Merchant Lane. Betul tu. Kalau saya sendiri saya suka salmon masak lemak tu sebab sangat rare ya. Mana nak dapat? Ya, betul tu. Jadi baiklah, kita pun dah di penghujung segmen bersama dengan anda semua. Di penghujung rancangan kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Hawa yang setia bersama kami daripada awal sampai ke akhir. Kalau ada salah silap kami mohon maaf, okey? Jadi jangan lupa untuk sentiasa tonton kami setiap hari daripada Isnin hingga Jumaat. Ya, betul tu. Jadi itu sahaja daripada kami, saya Mirahan dan Ash Alias dalam program Berbicara Hawa musim kedua, Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Selamat bercuti. Happy weekend.